Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz. Alright. And kepada sesiapa yang baru saja terjumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, like dan share. Dan kepada sesiapa yang dah join channel ini ataupun dah subscribe channel ini, thank you so much guys for joining and thank you so much for subscribing. And hari ni guys, aku nak bercerita sikit tentang kisah seram di UiTM Shah Alam. Okay, kisah seram di UiTM Shah Alam yang terjadi beberapa tahun yang lepas di blok College Kenanga. Okay, tapi sebelum itu aku just nak remind pada korang yang kita sekarang dah available di Spotify dan also di Apple Podcast, dan korang boleh search for the segment podcast. Okay, alright guys, without further ado, let's go. Cerita ni dikongsi oleh seorang saudara yang bernama Nur Amin. Okay, cerita dia bermula pada awal tahun 2016. Nur Amin ni, dia adalah pelajar semester akhir dalam jurusan master. Bila dah sampai ke semester akhir ni, okay, disebabkan status kewangan keluarga yang melayakkan dia untuk apply ke college, jadi dia pun apply lah ke college di UiTM, iaitu di College Kenanga. Okay, dan macam biasa juga dia dapat bilik lewat lah. Okay, macam biasa Mamat ni dapat bilik lewat. Okay, disebabkan UiTM dia akan masukkan student-student baru dulu. Okay, bila dia dah dapat masukkan semua pelajar-pelajar baru, barulah dia akan masukkan pelajar-pelajar yang season macam Mamat ni lah. So dia dah tahu yang dia akan dapat bilik dekat tingkat 4. Tapi persoalannya sekarang yang bermain dekat dalam fikiran dia, bilik yang mana satu. Okay, sebab masa semester 1 dia dapat bilik nombor 13. Okay, semester nombor 2 dia dapat bilik nombor 17. Kedua-duanya adalah bilik single. Jadi Mamat ni memang happy lah dia dapat bilik single sebab privacy, tak ada orang nak ganggu dan sebagainya. Dan pada waktu masa zaman-zaman dia dapat semester 1 semester 2 ni, dia ngam dengan satu pengetua college masa ketika tu lah. Nama pengetua college ni Puan ... Okay, dia tak mention dekat sini. Okay, memang dah ngam lah dengan pengetua college ni. The reason why dia ngam dengan pengetua college ni sebabkan dia ni rajin wakil college dalam kesukanan pingpong. Okay, dan pernah menang dalam dalam competition pingpong ni lah. Jadi nak dijadikan cerita masa semester 3 ni guys, bilik dia dah penuh. Okay, dan satu-satunya bilik yang ada waktu ketika tu adalah di blok Kenanga 1, bilik tingkat 4, bilik nombor 9 atau singkatannya adalah K1/409. So guys, untuk pengetahuan korang, bilik ni adalah bilik yang dah lama tak buka. Okay, dah almost 3 tahun. Okay, memang pernah ada case student exchange program belah daripada bilik ni sebab tak tahan kena ganggu. Okay, jadi pengetua ni tanya dia awal-awal sebelum dia masuk bilik ni, tanya dia, bilik ni dah pernah banyak gangguan. Okay, tapi kuatkan hati, insyaAllah tak ada apa-apa. Awak sanggup tak? Kata kan. So Mamat ni pun macam taklah nak elio. Dan dia ni secara jujur dia ni memang penakut. Okay, tapi disebabkan final SEM tu dia kena tumpukan perhatian daripada thesis. Okay, so dia sedapkan hati dia untuk terima jugalah bilik ni. Tapi bilik yang dia terima kali ni adalah bilik berdua. Jadi dia akan ada roommate lah. Disebabkan bilik ni berdua dan dia akan ada roommate, so dia rasa beranilah untuk dia terima bilik ni kan. Jadi tak adalah dia takut sangat. Nak jadikan cerita, masa dia masuk bilik ni,
roommate dia tu memang dah ada dalam bilik dia ni. Kira roommate dia ni masuk seminggu lebih awal. Tapi masa tu pengetua dah cakap dengan dia, dah nasihat dengan dia awal-awal, jangan cerita apa-apa dekat roommate awak. Okay, sebab saya tak nak roommate awak takut. Jadi Mamat ni pun macam okey lah, aku tak nak buka cerita lah. Dia cuma anggap cerita-cerita yang diberitahu oleh pengetua ni semua macam cerita-cerita karut lah. Sangkaan dia meleset sama sekali kan. Jadi roommate dia ni orang Sabah. Dan roommate ni dia bagi gelaran abang, untuk kira macam gelaran hormat lah bagi orang Sabah kan. Jadi masa Nur Amin ni first time tengok abang ni ataupun tengok roommate dia ni, roommate time tu tengah makan Maggi sambil tengok cerita Puaka Tebing Biru guys. Kan agak seriau juga tengok cerita Puaka Tebing Biru kan. So bila dia dah salam-salam, dah perkenalan apa semua, jadi Mamat ni pun ataupun si Nur Amin ni pun tumpang lah sekaki tengok movie kan, cerita Puaka Tebing Biru kan. Masa tu dia tak ada terfikir apa-apa tau. So tengah layan cerita, layan syok layan. So ada satu part scene hantu keluar dalam cerita tu. Tiba-tiba brother tu cakap dengan dia, slow je cakap dengan dia, dalam bilik ni ada tau. Jadi Mamat ni macam apa hal ni kan, tiba-tiba tak ada kena-mengena, tiba-tiba tiba-tiba cakap dalam bilik ni ada kan. Jadi masa tu dia pun macam dah rasa tak sedap lah. Dia tanya balik brother ni, ada apa bang? Dia kata, so abang ni pun kira macam cakap lah yang dia dah pernah kena kacau lah kan. Kena kacau macam mana bang? Pintu almari kena tendang kan, bawah katil ada bunyi-bunyi orang cakar bawah katil. Lepas tu masa tidur terasa macam ada orang duduk kat kerusi depan kita kan, sebab dalam bilik ada kerusi kan, kerusi, meja, katil kan. Lepas tu abang tu pun cakap macam-macam lagi lah dia kata. So si Nur Armin ni tak puas hati. So keesokan harinya dia pergi jumpa pengetua tu, ketua college kan. Dia jumpa, dia tanya, betul ke ada benda-benda macam ni kan? Tapi pengetua cakap tak ada, kata kan mengarut lah, tak ada benda kan. Macam seolah-olah berdalih lah, cuba mengelak benda-benda ni kan. Brother ni pun pernah cakap dengan dia, malam sebelum tu pernah cakap dengan dia, cakap tak payah percaya pun tak apa, tapi you just wait and see, kata. So untuk bagi korang gambaran bilik dia ni kan, bilik dia ni adalah bilik yang paling hujung sekali guys. Bilik paling hujung, paling ceruk penjuru, paling atas kan, tingkat 4 kan, paling atas. Memang malam-malam takkan ada orang lalu kat situ. Dan disebabkan college 1 ni, college Kenanga 1 ni adalah satu-satunya college yang diguna pakai oleh geng-geng college Kenanga 1, 2 dan 3 ni. So bilik dia ni menghadap ke hutan dan college-college kosong. Sebabkan kebanyakannya budak-budak selalu guna college ni kan, selalu lepak kat sini, berjalan-jalan kat sini. Kalau waktu malam Nur Amin ni kalau buka tingkap malam-malam memang scary lah guys kan. Kau nampak hutan, nampak bangunan kosong kat depan, memang scary lah kan. Siapa yang tahu, siapa yang pelajar UiTM yang duduk dekat college Kenanga 1 ni, dia tahu lah. So Nur Amin ni memang jenis yang jarang tidur dalam bilik. Sebab brother Sabahan ni dia student architecture, selalu balik lewat lah malam kan, selalu balik lewat. Jadi Nur Amin ni memang jenis yang tak nak tidur seorang. Sebab every time kalau dia tidur kat situ, macam-macam benda yang jadi kan. Pernah sekali tu brother Sabah ni balik lambat kan, tak nak dia terpaksa tidur juga sebab dia dah mengantuk kan. Dia tidur, lepas tu tiba-tiba dia terdengar perempuan menjerit. Dan dia pernah terdengar juga bunyi budak-budak lari dekat sebelah dia. Bila dia tidur atas katil, dia dengar budak-budak lari kat sebelah dia, lari daripada dalam bilik terus pergi ke koridor, lari deg-deg-deg lari kan. Sedangkan macam aku cakap tadi, sedangkan bilik tu bilik ceruk hujung kan, mana ada budak-budak kat situ. So benda ni berlaku beberapa kali dekat diorang kan, dekat si Nur Amin ni dengan dekat brother Sabahan ni. Berkali-kali berlaku benda ni. Dah ada sekali tu, ada satu malam tu, korang bayangkan tengah-tengah malam ada orang ketuk bucu katil besi tu pakai sudu. Contoh ketuk macam tu, ting 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 gitu kan. Ada satu malam tu tiba-tiba dia tengah nak tidur, nak lepak kan, baru nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar bunyi sudu ketuk dekat besi katil. So korang faham-faham sendiri kan, dalam keadaan yang senyap sunyi,
tiba-tiba dengar bunyi sudu ketuk dekat kaki katil. Jadi mula-mula dia rasa macam tak nak percaya benda ni kan, rasa macam benda ni hayalan je apa semua kan. Tapi brother Sabah tu cakap memang ada. Okay, so bilik dia orang ni ada 5 tingkap besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkap besar. Kedudukan dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkap besar. So selalunya pada waktu malam ni brother Sabahan ni dia akan tutup tingkap. Dia akan tutup semua tingkap ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan tutup semua tingkap ni, tapi dia akan buka langsir. Okay, dia akan buka langsir ni luas-luas. Maknanya langsir tu dia akan tutup 1, 2, 3. Okay, then 4, 5. Dia tutup setengah-setengah macam tu lah kan. Tapi dia akan buka luas-luas. So Nur Amin ni pun macam okay lah, suka hati kau lah, kau nak buka apa semua tak kisah lah. So nak dijajakan cerita, malam tu dia pun tidur. Brother Sabahan tu pun dah tidur. Tiba-tiba dia terjaga dan dia ternampak tingkap nombor 3 tu terbuka. Langsir kiri tutup tingkap 1 dan 2. Okay, 1 dan 2 ada langsir tutup. Okay, dan ada langsir tutup tingkap 4 dan 5. Okay, 1, 2 tutup, 4 dan 5 pun tutup. Keseluruhan tingkap tertutup dengan langsir kecuali tingkap nombor 3. Sedangkan brother Sabahan tu memang akan make sure every night sebelum tidur langsir semua buka, tingkap semua tutup. Dan benda ni berlaku berkali-kali. Every time diorang tidur malam terjaga pukul 2-3 pagi, tingkap 3 terbuka, 1 dan 2 tutup, 4 dan 5 tutup. Berkali-kali jadi dan sampai diorang terpaksa panggil ustaz. Tak silap aku dalam 3 kali ada orang panggil ustaz untuk tolong bacakan ayat-ayat Quran. Baca, gangguan tetap ada. Sampai satu hari pejabat kolej panggil dia orang dan bagi tahu bilik tu terpaksa ditutup. Dan dekat bilik tu akan ditampal notis berwarna kuning. Jarang korang nak tengok dekat kolej-kolej atau asrama tiba-tiba pintu bilik kena tutup rapat, tampal notis warna kuning, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dekat kertas kuning tu. Kalau ada sendiri mau ingat guys apa benda dekat dalam tu kan. So si Nur Amin ni pun dia pelik lah kan, kenapa pengetua panggil dan sebagainya apa semua. So dia pernah beritahu benda-benda ni dekat family dia, dekat kawan-kawan dia, and even dekat girlfriend dia zaman tu, which is sekarang ni dah jadi wife dia lah. Okay, dia beritahu pasal benda ni, tapi diorang semua tak percaya kan, sebab diorang tahu yang si Nur Amin ni memang penakut orang dia kan. Sampailah dia tunjuk bukti-bukti yang dia ada kan, bukti-bukti gambar, bunyi-bunyi dan sebagainya. Barulah sorang-sorang nasihatkan dia untuk dia cepat-cepat keluar daripada bilik tu. Dan pada 30 April 2016 pengetua panggil dan berbincang dengan dia dan kawan Sabahan dia ni ataupun nak brother Sabah ni untuk keluarkan dia orang daripada bilik tu. Kebetulan masa tu ada bilik kosong. On the spot Nur Amin dia cakap okey aku nak tukar kan. Tapi brother Sabah ni dia kata tak apa, saya tak nak tukar, saya seronok duduk dalam bilik ni, bila lagi nak dapat pengalaman macam ni, kau tak gila kan. And ustaz pun pernah beritahu yang bilik tu adalah laluan dia. Kebetulan pula dah ada orang duduk dalam tu kan. So itu bila baca ayat-ayat Quran ke apa ke, memang lihat benda-benda tu untuk menyerahkan lah, untuk give up lah, memang lihat. Sebab bilik tu dah lama tak berpenghuni kan, 2-3 tahun tak berpenghuni. So bila bincang dengan brother Sabahan ni apa semua, diorang bersependapat ataupun diorang come up to a conclusion untuk mengatakan yang laluan itu adalah laluan kawasan Kampung Bunian. Ada beberapa bukti kenapa diorang cakap itu Kampung Bunian. Sebab dia pernah dengar suara perempuan, pernah dengar budak-budak berlari dekat koridor. Dan yang bagi aku paling menyeramkan bagi aku lah, bila diorang solat, diorang baca Al-Fatihah dan diorang akan dengar suara amin dekat belakang bila diorang dah habis baca Al-Fatihah.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi ramai yang menyahut amin tu kat belakang. Jadi dia pun tak nak stres, dia pindah bilik guys. Dia biarkan brother tu duduk seorang-seorang kat dalam. Lantak kau lah, kau tak nak pindah, kau punya pasal, aku nak pindah. Dia tak nak stres sebab itu adalah final year dia untuk master kan. Tapi kadang-kadang dia datang jugalah bilik tu untuk jenguk abang kan. So guys, kepada sesiapa yang pernah duduk dekat College Kenanga ni, aku dah nasihatkan supaya korang banyakkan baca selawat, amalkan ayat-ayat kursi, insyaAllah tak ada apa. Kalau mengikutkan pada cerita ni, ataupun kalau ikutkan pada history College Kenanga ni, College Kenanga ni dulu college perempuan. Masih ada tuala-tuala wanita ataupun pet-pet perempuan yang masih tertinggal dekat dalam bilik air tu. Dan kalau ada penghuni ataupun kalau ada student-student Kenanga satu yang tengah tengok video ni sekarang, aku just nak tanya korang korang pernah nampak tak ada 2 bungkusan macam sup bunjut berbalut kain kuning dekat tandas tingkat 4 tu? Masih ada tak guys? Jangan lupa like, share dan subscribe the segment, and we will see you again on the next episode. Assalamualaikum.